Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Alhamdulillah kita diberi peluang sekali lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan keampunan. Inilah peluang kita untuk mencari sebanyak-banyak pahala dan sebanyak-banyak keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah bulan untuk bersedekah juga. Ramai bertanya kepada kami, sama ada melalui media sosial ataupun kadang-kadang bersemuka juga. Ada yang bertanya, kenapa Iltizam Relief Society? Dahulunya kami dikenali sebagai Al-Iltizam Relief Program Association. Kenapa kami banyak membantu di luar negara? Di Malaysia tak ada orang miskinkah? Di Malaysia tidak perlu dibantukah? Dan sebagainya. Yang pertama sekali, sebagai orang Islam, persoalan ini tidak sepatutnya timbul. Quran menyebut innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi persaudaraan dalam Islam, kita tidak ada batasan sepadan negara dan sebagainya. Di mana ada umat Islam yang tertindas, dizalimi dan sebagainya, sepatutnya kita sama-sama membantu. Yang keduanya, kita lihat negara-negara luar yang dibantu oleh Iltizam Relief Society adalah negara-negara yang berperang. Negara-negara yang mana umat Islam di sana kebuluran. Ada yang sampai 15 juta orang kebuluran. Negara-negara yang mana umat Islam minoriti. Tidak ada satu negara pun yang mana Iltizam Relief Society menghulurkan bantuan kemanusiaan adalah negara kaya, tidak ada. Kita tak hantar ke Saudi Arabia ke Kuwait, ke Qatar, tidak ada. Semua negara-negara yang sangat teruk kalau dibandingkan dengan Malaysia, negara kita alhamdulillah aman, maju dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita meraihkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka hari ini saya nak sedikit berkongsi mengenai statistik kebantuan yang kita buat di Malaysia. Statistik tahun 2021. Statistik tidak menipu, ya. Jadi bantuan makanan sahaja untuk tahun 2021, kalau kita tengok dari seluruh bantuanlah, termasuk bantuan laptop, bantuan back to school, bantuan makanan, masa-masa banjir kita bagi sleeping kit, seluruhnya saya rumuskan 10,695 keluarga. Kalau kita kalikan satu keluarga, kita letak minimum 3 orang, sudah lebih daripada 30,000 orang kita bantu di Malaysia. Jadi statistik menunjukkan bahawa program bantuan di Malaysia paling banyak sebenarnya. Tahun lalu ada 99 misi bantuan. 99, kami pun tak sedar. Kalau sedar, kami tambah satu lagi jadi 100. Tapi kami tak tahu. Bila dah masuk tahun baru, kami mula kumpul statistik. Rupa-rupanya di Malaysia kita telah melaksanakan misi-misi bantuan sebanyak 99 misi. Alhamdulillah, ini semua dapat kami laksanakan kerana umat Islam di Malaysia amat pemurah, sungguh menyokong program-program bantuan oleh Iltizam Relief Society. Okey, berkenaan dengan sedekah Ramadan, diharapkan penjelasan ini dapat sedikit sebanyak menjawab persoalan-persoalan kadang-kadang timbul itu kerana apa? Kita faham, mungkin ada di kejiranan kita, di taman kita, di kawasan kita ada orang susah, seolah-olah tidak ada siapa membantu. Maka oleh kerana itu ditanya kenapa Iltizam tidak membantu di Malaysia. Kita ada membantu di Malaysia, tapi ada kala permintaan, ada seorang daripada Sarawak minta, seorang daripada Johor minta, seorang daripada Pahang minta. Kita kena faham bahawa bantuan makanan hanya untuk seorang kita nak hantar ke Sarawak tidak praktikal. Kerana kos perjalanan sahaja lebih mahal daripada bantuan yang kita nak hulurkan. Mungkin ada yang berkata bagi duit lah. Kadang-kadang orang menyumbang duit fidyah, macam mana kita nak bagi duit? Mesti kena bagi dalam bentuk makanan. Ada masalah-masalah menyebabkan kita tidak dapat membantu seorang di Sarikeh, seorang di Tawau. Memang tak boleh nak membantu.
Tetapi kalau tuan-tuan prihatin, contohnya kalau duduk di Sarike, tuan-tuan sangat prihatin kepada saudara-saudara kita yang mungkin miskin kat situ perlu dibantu, kumpullah 100 orang ke 200 orang ke senarai nama dan hantar pada kami. Kami akan buat satu misi bantuan ke tempat tuan-tuan. Kalau seorang dua orang, sepatutnya kita jiran-jiran tetangga lah yang ke hadapan untuk membantu. Jadi seperti saya sebut, bukan kami tak nak bantu seorang kat Sarike, seorang kat Tawau, seorang lagi dekat Rompin sana. Bukan kita tak nak membantu, tapi kos perjalanan itu lebih tinggi dan kami tidak ada cawangan di semua daerah di Malaysia. Okey, sedekah Ramadan untuk Malaysia tahun ini, apa kami nak buat adalah seperti tahun-tahun yang lalu, kita ada golongan sasar sebagai fokus utama. Bukan golongan lain kita tidak bantu, tapi golongan sasar sebagai fokus utama. Contoh ada tahun kita memberi sedekah Ramadan kepada nelayan. Kerana apa? Kerana pada tahun itu golongan nelayan yang paling terkesan. Kenapa? Mungkin tahun itu harga minyak naik melambung, menyebabkan nelayan terjejas pendapatan. Mungkin hari itu laut bergelora. Ramadan tahun itu bergelora, mereka tidak dapat keluar untuk menangkap ikan dan sebagainya. Ada tahun kami sasarkan kepada penoreh getah. Khususnya bila Ramadan atau dekat-dekat Ramadan itu musim tengkujuh. Mereka hanya boleh menoreh 7 hingga 11 hari sebulan. Maknanya yang selebih itu hujan berpanjangan menyebabkan mereka tidak boleh menoreh. Itulah pendapatan mereka. Maka kalau hanya 7 hari, 11 hari boleh menoreh, sudah tentulah pendapatan mereka terjejas teruk. Anak-anak bersekolah, anak 5 orang, 6 orang. Jadi itu golongan sasaran. Pernah kita mensasarkan kepada pekerja-pekerja sawit, kelapa sawit. Kenapa? Pada tahun itu harga sawit jatuh merundum. Jadi begitulah Al-Ihtisam setiap tahun. Kita cari golongan-golongan yang sasar dan kita fokuskan kepada mereka. Jadi tahun ini, mungkin tuan-tuan tadi, tuan-tuan perempuan yang budiman, tadi telah melihat video, selingan video di belakang, malah di belakang saya ini mungkin sedang bergerak video-video tersebut, gambar-gambar mengenai banjir. Jadi daripada situ kita dah ada clue bahawa tahun ini insya-Allah kita membantu golongan sasar kita adalah mangsa-mangsa banjir. 18 Disember 2021 kita telah digegarkan, dikejutkan dengan satu fenomena banjir yang tidak disangka-sangka berlaku di Lembah Kelang. Kita setiap tahun Iltizam Relief Society kami memang standby untuk misi banjir, khususnya di hujung tahun dan awal tahun. Jadi tahun lepas pun kami dah standby. Biasanya banjir kita tahu di pantai timur. Biasanya berlaku dan di Johor. Tetapi kali ini tiba-tiba di tempat kita sendiri kena. Kami pun, pejabat kami di Shah Alam sekarang ini pun, kami pun bangsa banjir juga. Boleh tengok dalam gambar video itu, kawasan pejabat kami banjir. Dan kami pun total loss barang-barang dalam pejabat. Pun demikian kami bangkit, kami tetap usaha dengan sokongan tuan-tuan, bantu orang lain semua. Jadi tahun ini fokus kami adalah membantu mangsa banjir. Alhamdulillah, 1 Ramadan tahun ini, yang lepas ini, iaitu 3 April yang lalu pada hari Ahad, kita telah melaksanakan fasa yang pertama, bantuan untuk 150 keluarga mangsa banjir di Taman Seri Muda. Saya rasa untuk lagi setahun kita tak perlu sebutlah Taman Seri Muda bagaimana teruknya banjir. Kita semua tahu, malah seluruh dunia tahu. Jadi bantuan kami untuk 150 keluarga itu berdasarkan kutipan terkini sumbangan daripada tuan-tuan. Jadi itulah yang kami dapat laksanakan. Mungkin ada yang bertanya, banjir tahu berlaku bulan Disember tahun lalu, sehingga Januari. Sekarang dah bulan April. Masihkah lagi mereka perlu dibantu? Masa kami di Taman Seri Muda, kami bersembang dengan beberapa mangsa banjir dan daripada hasil sembang-sembang kami, ini bukan sembang membawang saja, ini sembang yang kami nak tahu info. Kenapa adakah bantuan kami ini memang berbaloi untuk mereka.
Dan ada di antara mereka yang bercerita bahawa tahun ini tak tahun macam mana nak balik kampung beraya kerana kereta belum dapat dibaiki. Market value kereta pun mungkin hanya 5,000, tapi nak baiki kereta 5,000, 4,000. Kalau kereta mahal lagi mahal. Kereta yang lama pun kalau 4,000, 5,000, lebih baik dia kalau ada duit dia pergi cari kereta second hand lain yang baru pergi beli. Jadi belum selesai lagi. Ada rumah yang total loss, barang elektrik, peti sejuk, semua habis. Ada yang berniaga, ada yang menjadi usahawan, yang mana mereka usahawan daripada rumah. Jadi industri kecil, dia menjual keropok dan sebagainya, dibuat daripada rumah. Jadi dalam banjir ni habis semua. Habis semua, musnah dalam banjir itu. Jadi untuk mereka bangkit, pada pandangan saya lah, lagi 6 bulan pun tak tahu boleh settle ke tidak boleh settle. Jadi sekurang-kurangnya di bulan Ramadan ini, kita hulurkan sedikit bantuan makanan. Yang mana jumlah yang kami bagi ini insya-Allah cukup untuk sebulan. Sepanjang bulan Ramadan ini, sekurang-kurangnya adalah sedikit bebanan mereka, kurang, mereka tidak perlu memikirkan untuk makan apa sahur nanti, makan apa untuk iftar nanti. Adalah barang yang kita sumbang sama-sama dan mereka boleh memikirkan kos yang lebih besar yang mereka sedang menghadapi ini. Jadi kita telah selesai di Taman Seri Muda. Ada beberapa lokasi lagi yang kita nak bantu. Contohnya di Cenor. Cenor ni di Pahang, kita semua tahu 2 kali mereka banjir. Tahun 12, bulan 12 tahun lepas sekali, bila dah selesai semua, dah bersih rumah apa semua pun belum selesai, tiba-tiba kali kedua berlaku bulan 1 pula banjir sekali lagi. Kerana rumah-rumah ini terletak di tepi Sungai Pahang. Dan kami juga akan pergi ke Kuala Telemong sekali lagi di Hulu Terengganu. Kerana bila selepas misi banjir hari itu kami pergi ke Kuala Telemong di Hulu Terengganu, kami dapati keadaan sana amatlah teruk. Jadi kami terfikir mungkin Ramadan ini kita bantu pula kampung lain di situ, sekurang-kurangnya 200 keluarga di sana. Dan kami ada lagi nak bantu di Kudat pula. InsyaAllah minggu ni kami sasarkan sekurang-kurangnya 100 keluarga di Kudat. Kalau tuan-tuan pernah ikuti kami punya Facebook, tahun lalu bulan 11 kami telah ke Kudat dan menghantar 600 keluarga bantuan makanan. Ketika itu COVID melanda di Sabah kerana vaksinasi yang peratusan yang amat kurang menyebabkan penularan sana sukar dikawal. Maka kami telah menghulurkan sedikit bantuan untuk 600 keluarga. Di Kudat, apa masalah di Kudat? Landung Ayang baru-baru ini berlaku kebakaran, hampir 179 buah rumah hangus, terbakar. Yang itu antara kampung yang kami pernah membantu. Di Tajau Laut, kat sana penduduk Islam majoriti, di Tajau Laut di Kudat, situ pun kami nak hulurkan bantuan. Tapi buat masa ini, kutipan ataupun dana untuk melaksanakan sedekah Ramadan kami, fasa kedua, minggu kedua, iaitu di Kudat, masih banyak lagi diperlukan. Kita harap sangatlah kepada tuan-tuan yang menonton Facebook ini, kita bermurah hati, walaupun RM10 tuan-tuan sedekah, mungkin membantu 1-2 keluarga di Malaysia ini. Jadi tidaklah timbul lagi isu kenapa kita tidak membantu rakyat Malaysia. Sebenarnya kita membantu. Kalau tuan-tuan banyak memberi untuk Malaysia, banyaklah kita bantu untuk Malaysia. Ini bantuan kami kembali kepada niat tuan-tuan dan hajat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan memberi sedekah berhajat untuk membantu negara Palestin contohnya, maka kami terpaksa membantu Palestin. Duit yang dihajatkan untuk negara lain, tak bolehlah kita belanja untuk negara Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan memberi lebih banyak untuk Malaysia, maka lebih ramailah ahli keluarga mereka yang perlu dibantu di Malaysia ini, boleh kita membantu. Begitu juga kalau kita kecilkan lagi, kalau tuan-tuan bagi duit fidyah, kita hanya boleh memberinya dalam bentuk makanan. Kalau tuan-tuan bagi untuk laptop, kita akan bagi bantuan laptop. Jadi begitulah kita perlu faham. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat dalam Facebook, kita buat tafsiran sendiri, mungkin salah tafsiran kita. Kenapa kita banyak membantu luar negara? Sebenarnya tak banyak. Kalau bandingkan di Malaysia, Malaysia lagi banyak.
kita membantu. Jadi kalau tuan-tuan lebih banyak mengulurkan sumbangan kepada kami untuk rakyat Malaysia, maka lebih ramai akan bermanfaat untuk rakyat Malaysia ini. Jadi sekali lagi, kita tahun ini sasaran kita adalah mangsa banjir. Jadi walaupun banjir sudah berlalu 2-3 bulan yang lalu, tetapi kemusnahan kali ini yang berlaku kerana kami sendiri pergi tengok. Kami sendiri pergi Taman Seri Muda, kali pertama kami tak dapat masuk. Air terlalu tinggi. Tak boleh masuk langsung. Jadi kali kedua kami dapat masuk, air dah sampai ke paras pinggang dan ke bawah sikit. Jadi 4x4 boleh masuk, kami telah masuk. Kami telah hantar makanan panas, air dan sebagainya. Walaupun kali ketiga kami pergi, air dah kering. Ketika itu mereka sangat-sangat memerlukan air minuman. Jadi kami pergi hantar lagi. Jadi kami sendiri tengok kemusnahan yang berlaku kat situ. Di Maran kami pergi. Kami tengok kat situ penduduk sana terputus hubungan. Kerana walaupun kampung mereka ada yang rumah tak banjir, tetapi bila terputus hubungan, mereka tidak dapat keluar mencari rezeki, tak dapat nak pergi ke kedai dan sebagainya. Dan saya rasa tidak perlulah menjelaskan lebih lanjut. Kita semua tahu, rakan-rakan kita di luar negara, termasuk negara-negara yang kami bantu pun tahu mengenai banjir kita, sehingga kan mereka buat majlis doa selamat untuk Malaysia. Tahukah tuan-tuan, puan-puan, mungkin kalau mengikuti Facebook Ceria Malaysia, Facebook Kashmir dan sebagainya, tuan-tuan mungkin perasan bahawa negara-negara yang mana kita ada membuat misi bantuan kemanusiaan di negara tersebut, bila kami maklumkan pada mereka bahawa negara kami sudah banjir, pejabat kami sendiri banjir, maka mereka telah melaksanakan doa-doa selamat untuk kita. Nampak tuan-tuan, mereka menghargai sokongan kita, bantuan kita selama ini. Mereka sayang pada kita, jadi kita pun kenalah sayang pada mereka. Jangan kita pertikai kenapa bantu di luar negara tidak bantu di Malaysia. Sedangkan sebenarnya kalau dirujuk statistik, kita paling banyak bantu di Malaysia. Kalau tuan-tuan ingin melihat lebih ramai rakyat Malaysia dibantu, maka perbanyakkanlah sumbangan untuk Ceria Malaysia. Sedekah Ramadan, tuan-tuan boleh membuat sumbangan melalui kita punya website. Kita ada website untuk sedekah Ramadan. Boleh lihat nanti di link kat bawah ni kalau ada. Dalam Facebook kita pun di situ ada diberikan link. Tuan-tuan boleh bersedekah melalui link tersebut. Ataupun dapatkan nombor akaun. Dah tertera dalam skrin kita ini. Boleh terus online transfer. Letak di bawah situ reference adalah untuk sedekah Ramadan Malaysia. Jadi kita akan buat di Malaysia. Kalau tuan-tuan letak sedekah Ramadan untuk negara lain, contohnya Kashmir, maka kita akan buat di Kashmir. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit penerangan ini, tuan-tuan, puan-puan, terutamanya yang banyak menyumbang selama ini kepada Ceria Malaysia, saya mewakili projek kami di Ceria Malaysia ini, dan projek saya pun juga mengetuai projek kemanusiaan di Kashmir. Jadi saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Kita semua berpuasa. Saya pun berpuasa insya-Allah. Insya-Allah saya doakan tuan-tuan semua yang telah menyumbang projek-projek yang kami laksanakan selama ini. Insya-Allah Nabi bersabda antara doa yang cepat makbul adalah doa orang yang berpuasa. Mudah-mudahan doa saya untuk tuan-tuan, doa tuan-tuan untuk saya dan Iltisam Relief Society ini, Allah makbulkan insya-Allah. Mudah-mudahan walaupun RM10 kita hulurkan, ia menjadi asbab untuk kita satu hari nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi asbab untuk kita masuk syurga insya-Allah. Jadi sama-sama kita doakan tuan-tuan. Kalau ada di kalangan tuan-tuan yang betul-betul susah, nak bagi RM10 pun tak ada duit, paling minimum doakanlah insya-Allah. Doakan untuk negara kita supaya terus aman, damai, makmur. Doakan semua negara-negara yang mana ada umat Islam, khususnya negara umat Islam yang menjadi minoriti, yang ditindas, dizalimi, yang kebuluran, yang masih berperang dan sebagainya. Kita doakan insya-Allah. Kami pun doakan tuan-tuan semua.
Dan seperti saya sebut sekali lagi, saya ambil kesempatan ini. Kalau ada yang mengatakan bahawa ada seorang di negeri tertentu yang perlukan bantuan, kadang-kadang bantuan yang diminta tu bukan bantuan yang kami bagi sebenarnya. Ada yang minta bantuan duit, kita tak bagi bantuan duit, tak boleh nak bagi bantuan duit sebab sumbangan yang kita terima dalam bentuk sedekah, fidyah contohnya, dalam bentuk fidyah, maka kita perlu beli bantuan makanan saja. Kita ni NGO yang diaudit, kita memang diaudit setiap tahun, kita ada laporan kewangan yang lengkap yang telah diaudit dan kita bentangkan, kita hantar kepada pihak-pihak yang berkenaan. Jadi kita tak boleh senang memberi apa saja bantuan yang diminta. Seperti saya sebut tadi, kalau tuan-tuan prihatin kepada jiran-jiran tuan-tuan sendiri nak tak mampu nak membantu, kumpulkan 200 orang ke, 300 orang ke, paling minimum pun kalau dekat-dekat 100 orang ke, 50 orang ke, hantarkan senarai itu pada kami akan teliti dan kami cuba cari dana. Itu pun kami tak boleh janji, kena cuba cari dana. Sekali lagi saya kena keluar live macam ni juga, saya kena keluar dalam Facebook dan berbagai channel untuk merayu kepada mereka yang mampu untuk membantu mereka yang tidak mampu ini. Begitulah cara kami buat. Kami NGO, kami tidak ada dana daripada mana-mana pihak. Kalau ada mana-mana pihak bagi setahun 1 juta contohnya, selesai masalah, kami pun tidak perlu merayu-rayu kepada rakyat Malaysia sebegini. Jadi kami bergantung penuh dengan crowdfunding, iaitu sumbangan orang ramai. Jadi kalau ada orang menyumbang, adalah bantuan. Tak ada orang menyumbang, kami pun pening kepala untuk membantu kerana yang minta ramai. Yang menyumbang amatlah tidaklah begitu ramai. Bayangkanlah, yang tidak begitu ramai menyumbang itu pun, kalau kami boleh dengan sumbangan yang daripada yang tak ramai ini pun, jika kami dapat membantu hampir lebih 30,000 orang untuk makan, 30,000 orang di Malaysia untuk makan, maka kalau lebih ramai menyumbang, sudah tentulah lebih ramai boleh dibantu. Sudah tentulah lebih ramai keluarga, 10,695 keluarga tahun lalu. Mungkin dengan sumbangan kalau meningkat, kita boleh gandakan lagi menjadi 20,000 keluarga. Ada masa ke lagi? Jadi ada masa lagi, saya teruskan. Jadi tuan-tuan ya, sekali lagi, sasaran kami tahun ini adalah mangsa-mangsa banjir. Janganlah tuan-tuan bertanya, kenapa mangsa banjir? Dah selesai dah isu banjir? Bagi tuan-tuan dah selesai. Bagi mangsa banjir belum selesai lagi. Bagi mangsa banjir, mereka, tuan-tuan ni Taman Seri Muda, kami pergi beberapa rumah dan yang datang kami tanya. Mereka semua mengatakan bahawa ambil masa beberapa bulan lagi untuk settle down. Jadi saya serah kepada tuan-tuan sendiri. Mudah-mudahan penyampaian kami ini sedikit sebanyak memberi beberapa informasi yang penting untuk tuan-tuan, dan kami sangat mengharapkan sumbangan daripada tuan-tuan untuk sedekah Ramadan Malaysia untuk tahun ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.